KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Saya Chris MJ temankan anda di slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Dan hari ini murid-murid, kita akan fokus pada mata pelajaran sains tambahan bersama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman. Jadi, nak tahu tak siapa tu? Okey, jom kita saksikan profil beliau. Baiklah semua, hari ini kita juga bersama dengan Cikgu Azliana selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu, apa khabar? Cikgu sihat ya? Okey, dan seperti yang kita telah lihat tadi untuk kelas sains tambahan Pecutan, saya bersama dengan Cikgu Rosnizan. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat Chris. Sihat Chris apa khabar? Sihat. Khabar baik, sihat dan cukup semangat Cikgu. Hari ini saya nak belajar, kita nak belajar teknik untuk menjawab soalan SPM bagi mata pelajaran sains tambahan. Jadi Cikgu, tanpa buang masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pecutan kita hari ini Cikgu? Okey, boleh Chris, terima kasih. Okey, hari ini kita tengok teknik menjawab bagi kertas satu. Sebelum tu Chris, kita tengok dulu apa dia kertas satu. Baik. Di mana murid-murid kita di rumah dan juga guru-guru yang bersama dengan kita. Untuk kertas satu ni kita ada formatnya iaitu objektif aneka pilihan. Okey, jumlah soalannya adalah 40 soalan dan membawa markah 40. Okey, maksudnya setiap satu soalan tu satu markah lah. Okey, dan murid-murid kita wajib menjawab kesemuanya. Okey, masa yang diambil adalah 1 jam 15 minit. Okey, apa yang ditaksir Chris? Okey, apa yang ditaksir di sini adalah untuk kertas satu dia ada 4 saja, iaitu mengingat, okey, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. So, semua keseluruhan soalan 40 tu adalah beberapa dia punya perkara-perkara yang ditaksir tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok sikit saranan kepada murid atau calon SPM kita lah. Untuk yang pertamanya, untuk setiap soalan kalau kita bahagikan masa 1 jam 15 minit tadi, iaitu satu soalan 1.875 minit. Okey, 1.875 minit, di mana kalau murid kita mengambil masa yang singkat dan masa yang lebih itu boleh digunakan untuk menyemak soalan-soalan yang mungkin agak sukar ataupun soalan yang perlu pemerhatian lebih lah. Okey, dan jawab semua soalan, serta yang paling senangnya adalah murid kita perlu potong dulu option ataupun pilihan jawapan yang salah. Kenapa? Sebab yang tu akan mengurangkan pilihan dia. Sebab kita ada 4 pilihan A, B, C, D. So kalau dia potong yang dah nampak salah tu, maka dia akan mengurangkan pilihan-pilihan yang lain lah. Ada setengahnya soalan kita terus dapat jawapannya. Itu lebih mudah lah. Okey, dan kalau soalan tu agak sukar, jangan terlalu termenung terlalu lama. Kalau termenung terlalu lama nanti dia mungkin akan berkhayal dan mungkin tertidur. Okey, so letak tanda soal pada soalan yang belum dijawab dan kita semak soalan berkenaan. Di mana murid kita kalau dia dah pasti betul lebih pada 30 soalan, insya-Allah dia mencapai ke arah untuk dapat lebih cemerlang lah. Okey, kadang-kadang murid kita mungkin tak pasti soalan tu. Kadang dia tengok balik, dia semak, kalau soalan tu 2-3 kali jawapan yang sama je, insya-Allah jawapan tu akan jadi betul lah. Okey. So apa kata kita tengok soalan contoh Chris? Boleh? Jom Cikgu. Okey. Soalan contoh untuk mengingat, kita tengok yang pertama. Okey, mengingat ni dia senang, dia baca je terus dia jawab. Tapi kadang-kadang terus jawab tu tengok juga. Dia tengok pilihan satu-satu, kadang-kadang dia punya gangguan tu lebih kurang je jawapannya. Okey, contoh kita tengok yang pertama, apakah fungsi sinaps dalam sistem saraf. Okey, dia belajar yang ni tingkatan 5 lah. Soalan tingkatan 5, kalau kita tengok situ, A, menerima dan menghantar impas saraf. Okey, B, membenarkan impas saraf dihantar dalam satu arah sahaja. Okey, C, menghantar impas saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, ataupun D, menghantar impas saraf dari neuron deria ke neuron motor. Okey, yang ni C dengan D tu lebih kurang sama je, dia menghantar. Okey, menghantar
A dan B menerima dan menghantar, dan satu lagi tu membenarkan impas arah tu dihantar dalam satu arah saja. So murid kita dia kena tahu fungsi signet tadi, maksudnya di antara perantaran tu maksudnya dia hanya membenarkan satu arah sahaja. Dia tidak patah balik semula. Ya. Maksudnya kalau kita contoh ada kita punya aliran, kita perlu tindakan segera. Kalau kita kena benda panas ke, adakah dia patah balik semula, maklum kat kita, perlu kita tarik ke ataupun kita stay kat situ. Jadi dia satu arah saja, dia takkan patah balik semula lah. Okey, kalau patah balik semula nanti dah jadi gangguan kepada saraf dia. Okey, yang kedua, bilakah berlakunya bayu darat? Okey, murid kita dia belajar dua, bayu darat dan juga bayu laut. So kita tengok situ pagi, tengah hari, petang dan juga malam. So kalau bayu darat ni kita tengok situ, yang ni murid kadang dia boleh teka. Sebab pagi, tengah hari, petang tu pada waktu siang dan satu lagi pada waktu malam. Maka mungkin dia pilih malam. Kalau dia kena teka je betul-betul lah. Tapi soalan ni mungkin gangguan tu mungkin dia ingat petang. Okey, tapi yang ni bayu darat dia pada waktu siang hari untuk bayu laut, dan pada waktu malam tu adalah untuk bayu darat. Okey, yang ketiga ni apakah antara yang berikut, yang manakah unit SI bagi muatan haba tentu? Okey, kalau muatan haba tentu dia melibatkan suhu. Okey, iaitu darjah Celsius. Tapi di situ dia tengoklah, sebab ada negatif satu, ada yang tak ada negatif ke tak ada positif dan sebagainya. So di sini dia terus boleh jawab, iaitu joule. Joule tu adalah dia punya jumlah haba. Okey, kilogram tu adalah jisim dan darjah Celsius adalah suhu. Maka jawapannya A, joule per kilogram per darjah Celsius. Di mana di sini kalau dia tanya tentang maksud, murid kita tahulah maksudnya jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Maksudnya untuk meningkatkan, maka dia punya jisim dan juga suhunya berada di bawah lah, iaitu dia per 1. Okey, yang keempat antara yang berikut, yang manakah komponen abiotik? Okey, bila sebut komponen abiotik, mungkin Chris pun dah tahu dia ada dua, satu abiotik, satu lagi biotik. Bila ada A iaitu merupakan benda bukan hidup. Kalau tak ada A, biotik itu adalah benda hidup. Kalau di situ, kalau Chris tengoklah A, B, C, D, yang tak hidupnya apa? Ada satu je, cikgu. Satu je, jawapannya iaitu B, tanah. B, tanah. Kunci. Ya, betul Chris. Kunci jawapannya. Okey, dah nampak senang situ kan. Jadi murid kita dia boleh pilih terus. Kadang-kadang dia confuse abiotik dengan biotik, maka dia tengok biotik yang mana, terus dia dapat jawapan tu abiotik. Yang mana lebih kan? Dan seterusnya, apakah bahan dalam filem fotografi yang bertindak balas apabila terdedah kepada cahaya? Maka murid kita ni dia faham filem fotografi kalau kena cahaya ke, dia akan jadi warna gelap. Okey, jadi bahan yang sensitif kepada cahaya adalah satu saja, iaitu argentum chlorida. Yang lain tu dia tak sensitif kepada cahaya lah. Okey, jadi inilah soalan contoh bagi teknik mengingat, betul tak? Ya, mengingat. Okey, baiklah. Itu dia murid-murid. Hari ini kita akan fokus pada kertas 1 sains tambahan. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Okey, tapi sebelum kita teruskan dengan sesi hari ini, apa kata kita berehat sebentar, cikgu? Boleh Chris. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Sukses SPM Percotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan, di mana hari ini kita akan fokus pada teknik menjawab kertas 1. Baiklah cikgu, tanpa buang masa lagi, apakah fokus kita untuk segmen seterusnya, cikgu? Silakan. Okey, Chris, untuk segmen seterusnya kita fokus kepada pentadsiran kita, iaitu memahami. Memahami dia punya maksudnya murid kita kena ingat dan juga kena faham setiap satu konsep sains ataupun soalan-soalan tertentulah. Okey, kalau kita tengok yang pertama, kalau Chris perasan ada sebelum ni ada ditanya tentang unit. Tapi di sini kenapa dia jatuh kepada perkara memahami? Okey, kita tengok yang di atas tu, di mana dia beritahu momentum adalah hasil darat jisim dan halaju. Maka murid kita kena faham dari segi jisim, dia punya unitnya apa, dan halaju unitnya apa. Maka apakah unit SI bagi momentum? Okey, kalau di situ kita tengok jisim,
iaitu Kalau unitnya adalah kilogram, dan juga gram. Okey, dua-dua ni boleh jadi kilogram ataupun gram. Tetapi apa yang diberatkan di sini adalah unit SI. Maka kalau kita tengok situ unit SI adalah kilogram. Maka automatik kita dah boleh potong C dengan D. Dan yang kedua adalah halaju. Okey, halaju beza dia ni adalah dari segi kuasa dia. Satu dan juga dua. Kalau satu tu kuasa untuk halaju ke ataupun bukan, ataupun yang kedua. So di sini halaju dia punya jarak per masa. Okey, maka jawapannya adalah A. Ya betul Chris. Kilogram meter per saat. B tu acceleration kan cikgu? B ni pecutan. Ya betul. Pecutan. Okey, seterusnya yang kedua, apakah ujian kimia bagi menentusahkan kehadiran gas oksigen? Okey, yang ni kalau ikutnya murid kita dah belajar mungkin daripada sekolah rendah lagi dan juga menengah rendah. Okey, bagaimana kalau kita nak tentukan gas berkenaan adalah gas oksigen, sebab gas oksigen ni merupakan gas yang kita tak nampak warnanya. Maksudnya dia tiada warna. Maka satu saja yang boleh ni kita uji adalah menggunakan kayu uji berbara. Di sini murid kita dia tahulah kalau air kapur ni adalah untuk karbon dioksida CO2. Kalau penunjuk universiti dan juga ketat litmus ni adalah untuk gas-gas, contoh amonia, gas yang nitrat yang dibebaskan, yang tu gas yang lain. Okey, biasa dia akan belajar oksigen, hidrogen dan juga satu lagi CO2. Yang ni yang orang kata yang asas saja. Okey. Dan seterusnya kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga ni mungkin ayat dia dulu nampak panjang sikit. Rajah 3 menunjukkan cat yang digunakan oleh ahli untuk mengecat pintu pagar rumahnya. Okey, bahan manakah yang sesuai digunakan untuk menghilangkan kesan cat yang melekat pada tangannya? Kadang-kadang murid kita tanya, apa fungsi gambar cat ni? Maksudnya dia nak maklum cat merah, cat hijau dan juga dia punya berus dia ni kalau terkena tangan ke ataupun terkena kita punya kaki ke mana-manalah. Okey, maka apa yang kita gunakan untuk menanggalkan dia? Kadang-kadang kita basuh dengan air pun tak ada masalah. Okey, tapi kalau basuh dengan air dia akan jadi melekit. Okey, dia ada bahan kimia dalam tu lah. Maka satu saja jawapannya adalah C, turpeting. Okey, turpeting ni sesuai lah untuk menanggalkan cat pada tangan kita. Okey, untuk nombor 4, mengapakah suri rumah perlu diberi kesedaran tentang kepentingan untuk memproses minyak kelapa sawit terpakai? Okey, Chris tahulah apa maksud dia, minyak kelapa sawit terpakai ni. Maksudnya yang telah digunakan, kadang-kadang kita buang je ke dalam sinki dan dia akan mengalir ke longkang lah. Akibatnya kesan buruknya boleh menyebabkan apa? Longkang, pencemaran, mungkin pencemaran bau, pencemaran dari segi longkang tersumbat dan akhirnya boleh menyebabkan banjir. Tapi di sini kalau kita tengok pilihan jawapan dia mengurangkan pencemaran udara. Maka tadi kita dah tahu kalau kita buang dia boleh menyebabkan pencemaran udara, maka itu dah salah. Okey, yang kedua mengurangkan pengurusan bahan buangan. Okey, betul ke tidak yang ni? Okey, C, meningkatkan peluang pekerjaan. Okey, peluang pekerjaan siapa? Pekerjaan untuk suri rumah. Okey, meningkatkan mutu minyak sawit. Okey, yang ni nampak pelik sikit lah, meningkatkan mutu minyak sawit. Okey, so jawapannya adalah mengurangkan pengurusan bahan buangan. Maksudnya bahan buangan ni mungkin kita kumpulkan dia pada satu tempat, maka kita boleh kurangkan orang yang datang ambil lah untuk diuruskan pada satu tempat tertentu. Maka suri rumah boleh buat apa daripada minyak kelapa sawit terpakai ni? Mungkin dia boleh proses untuk dijadikan bahan lain lah. Okey, kadang-kadang di sini sambil murid kita baca soalan tu, dia boleh bagi idea-idea untuk mungkin pembelajaran dia pada kertas yang lain lah. Okey, seterusnya soalan yang kelima, antara berikut aktiviti yang manakah menjadi ancaman terhadap suatu ekosistem? Okey, A, B, C, D. A, penggunaan baja bukan organik, penanaman semula pokok, pembangunan terancang dan juga merawat sisa domestik. Kalau Chris tengok di situ, ada yang nampak negatif, ada yang nampak positif. Agak-agak yang mana negatif? Saya rasa negatif tu A, cikgu. A. Okey, di sini kita tengok
Yang ni kena hati-hati ni sebab baja bukan organik. Kalau organik tu kita nampak dia benda yang organik ni biasalah, contohnya najis haiwan, okey, ataupun pokok tumbuhan yang mati, yang tu dia organik. Tapi yang ni baja bukan organik. Kalau dia direct terus dia beritahu baja kimia, maka murid kita dapat teka teruslah. Dia punya nak bagi murid kita confuse sikit tu iaitu bukan organik. Okey, yang lain kita nampak menanam semula pokok tu itu adalah yang positif. Okey, sebab kita nak kembalikan semula pokok yang telah dipotong dan sebagainya. Okey, betul lah jawapan Chris tadi iaitu penggunaan baja bukan organik. Okey, ada Chris nak tanya apa-apa ke? Tak ada, cikgu. Tak ada, kita teruskan. Boleh, cikgu, silakan. Okey, takut nanti Chris tengok nanti nak tanya apa-apa boleh je, tak ada masalah. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, nombor 6. Okey, rajah 6 menunjukkan bakteria. Apakah alam bagi bakteria tersebut? Okey, kadang-kadang kita tengok sini kenapa dia boleh jatuh kepada memahami, sebab dia ada rajah. Maka murid kita kena tahu dia punya rajah tu betul ke tak bakteria, walaupun tak nyatakan nama dia tu apa. Maka alam bagi bakteria tersebut adalah A. protista, Monera plantae dan juga Animalia. Maka yang ni murid kita dah faham lah. Bakteria ni duduk kat mana. Okey, so jawapannya adalah Monera. Okey, untuk yang ketujuh. Okey, yang ketujuh, kalau kita tengok terus pada gambar, agak-agak Chris perasan tak gambar tu macam orkid ke ataupun seperti benda lain? Macam orkid je, macam orkid. Okey, kadang-kadang murid kita dia terus tengok pada gambar, dia tak baca soalan. Kalau dia tengok pada gambar orkid, kadang dia terus tahu dia punya interaksi dia. Okey, antara pokok dan batang pokok tu iaitu perumah dia dengan orkid berkenaan. Tapi hati-hati, walaupun gambar tu kita faham, mungkin soalan yang ditanya tu lain. Okey, kalau kita tengok di sini soalan rajah 7 menunjukkan pokok orkid yang tumbuh secara semula jadi pada sebatang pokok. Apakah interaksi antara tumbuhan tersebut? Okey, A. parasitisma, B. mutualisme, C. commensalisme dan juga D. mangsa pemangsa. So keempat-empat ni kalau dia tengok situ parasitisme kemungkinan ya. Okey, tapi kena tengok adakah orkid dia untuk kesenangan dia je. Biasanya kalau kita ajar pada murid kita tu, parasitisme ni maksud dia tu maksudnya satu mendapat faedah, satu lagi mendapat kerugian lah. Okey, tapi di sini kalau kita tengok, kalau murid kita boleh explain, maka orkid tu hanya menumpang apa? Menumpang untuk dapatkan cahaya matahari bagi proses apa? Proses fotosintesis. Maka dia tak mengganggu lah. Dan dalam masa yang sama, pokok tu juga boleh dapat nutrien daripada orkid berkenaan lah. Okey, bila dia menghasilkan tu mungkin dari segi air hujan turun, maka dia mengalir tu tak menghentam sangatlah pada pokok tu. Dia banyak dia punya kebaikan dia. So jawapan dia di sini adalah commensalisme. Maksudnya orkid mendapat faedah sebab dia menumpang, tetapi pokok yang dia tumpang tu tidak mendapat kerugian apa-apa. Dia hanya mungkin dapat faedah dari segi benda lain sikit lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada nombor 8. Okey, kalau kita tengok pada nombor 8 ni, dia kata rajah 8 menunjukkan dua produk yang dihasilkan daripada polimer sintetik. Kalau kita nampak di situ macam botol air dan juga bekas makanan, polistirena. Jadi dia tanya apakah ciri-ciri khas produk tersebut. So kalau kita tengok pada bekas makanan iaitu polistirena, maka murid kita dah tahu dia mudah lebur. Dan kalau kita tengok kita letak makanan di situ, murid kita boleh faham kalau kita cuah air, adakah air boleh tembus? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Maka tak boleh, dia kalis air. Automatik dia boleh dapat dua berkenaan. Dan dia tengok pula yang ketiga, bila dia tengok jawapan bawah tu dua pilihan je. Kadang boleh kalau dia pilih je kalis air mudah lebur, maka terus dia boleh dapat jawapannya 1 dan 2. Tetapi kena hati-hati, mungkin jawapan tu kadang-kadang ada jawapan yang lebih baik. Tapi di sini kalau kata tahan kakisan bermaksud tindak balas dengan bahan kimia. Maka polistirena ataupun polistirena dan juga botol air plastik tu dia tak tahanlah tindak balas dengan kimia, dan juga takat lebur tinggi. Maka kita tahu tadi bila kita kena cahaya dia mudah jadi cair sikit. Okey, so jawapan dia adalah 1 dan 2. Okey, kalis air dan juga mudah lebur. Okey, seterusnya untuk soalan yang ke-9. Penyataan berikut adalah berkaitan dengan dua jenis gajah.
Okey, murid kita hanya belajar dua je, iaitu gajah Afrika dan juga gajah Asia. Mempunyai ciri-ciri yang diwarisi daripada mammoth yang sudah pupus. Okey, mammoth ni dia punya kalau kita tengok tu gajah zaman dinosaur. Ya. Okey, so apakah teori dalam penyataan tersebut? So kalau tengok sini teori dalam penyataan tersebut tu, maka daripada zaman dinosaur sampailah sekarang, maka gajah yang ada sekarang ni rupanya lebih kurang, cuma saiznya lebih kecil, maka dia adalah dari teori hanyutan benua. Keempat-empat teori ni murid kita belajar. Okey, teori evolusinya apa dia? Evolusi itu perubahan. Okey, daripada awal sampailah sekarang ni wujud macam mana. Okey, teori plate tektonik berdasarkan pergerakan bawah laut ke apa di punya bumi dia, dan pemilihan semula jadi itu. Okey, siapa yang boleh adaptasi keadaan sekeliling. Okey, dan seterusnya soalan yang ke-10. Penghabluran semula adalah kaedah yang digunakan untuk menulingkan garam terlarut. Okey, di mana murid kita dia tahu garam terlarut dalam bentuk cecair lah. Bagaimana dia nak dapat dia punya, kalau kita panggil dalam bentuk kristal. Okey, kristal tu iaitu proses penghabluran. Antara yang berikut, yang manakah ciri bagi hablur yang terbentuk? Okey, kalau tengok situ rupa bentuk yang berbeza, permukaan yang tidak sekata, bentuk geometri yang sekata, pelbagai sudut antara dua permukaan. So kalau kita tengok bentuk kristal, kita tahu kristal dia punya tu dia ada permukaan-permukaan dia. Okey, rupa bentuk dia tu memang samalah. Okey, sebab dia daripada proses penghabluran, maka yang A tu salah. So B permukaan yang tidak rata, permukaan dia ratalah. Dia punya licin je. Bentuk geometri dia yang sekata dan pelbagai sudut antara dua permukaan. So sudut dia tu adalah sama. Maka jawapan dia adalah C, bentuk geometri yang sekata. Baiklah, itu dia soalan contoh bagi sains tambahan kertas 1. Tapi cikgu, sebelum kita teruskan dengan sesi hari ini, boleh tak kita berehat sebentar, cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke Sukses SPM Pecotan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera murid-murid, saya Chris MJ, temankan anda di slot Sukses SPM Pecotan. Dan hari ini kita bersama dengan Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan kertas 1. Baiklah cikgu, murid-murid di rumah pun dah sedia. Apakah fokus kita untuk segmen seterusnya? Okey, untuk seterusnya fokus kita adalah kepada mengaplikasi. Okey, apa yang dimasukkan dengan mengaplikasi ni, kadang-kadang sesetengah bahan tu bagaimana kita aplikasi dalam kehidupan seharian. Dan satu lagi adalah yang paling utama ni adalah bagaimana kita gunakan formula yang diberi. Juga yang tu mengaplikasi. Maksudnya dia apply formula yang diberilah. Tapi kena hati-hati, formula yang diberi tu kadang-kadang kita tersilap letak dia punya simbol-simbol dia. Jadi formula dia memang akan diberilah cikgu. Okey, setiap soalan tu ada formula di bawahnya. So murid kita tak perlu risaulah nak kena hafal, cuma dia kena faham. Faham formula berkenaan nak guna macam mana. Okey, kita tengok yang pertama. Pernyataan berikut adalah ciri-ciri bagi suatu bahan, kekuatan yang tinggi, ringan dan juga tahan kakisan. Apakah produk yang boleh dihasilkan berdasarkan ciri-ciri tersebut? So kalau kita tengok di situ ringan, pilihan jawapan kita ada topi keleda, B batang pipe PVC, C kantar cermin mata dan juga peranti skrin sentuh. Keempat-empat dia kita tengok tu mungkin dia semuanya ringan. Maka jawapan kita mungkin kita susah sikit nak pilih lah. Yang kita tengok di situ adalah tahan kakisan dan juga kekuatan yang tinggi. So pilihan jawapan di sini kita tengok tahan kakisan, kekuatan yang tinggi adalah topi keleda. Keselamatan dia lebih lah. Kalau dia tak tahan kakisan atau kekuatan tak tinggi, maka kalau terjatuh ke apa, mungkin dia boleh pecah. Tapi kalau kekuatan yang jatuh daya impak dia tinggi itu juga boleh juga pecah. Tengok dia punya bahan yang digunakan lah. Yang kedua, 400 coulomb charge mengalir melalui wayar kuprum selama 2 minit dalam 1 liter. Berapakah jumlah arus yang mengalir dalam liter tersebut? Di sini saya nak penjelaskan kepada murid lah. Bila kita tengok masa di sini adalah 2 minit, maka murid kita tahu apa yang dia belajar selama ni dalam tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Kalau diberi masa yang digunakan tu mesti kita tukar dalam unit
saat. Saat. Kalau kita tersilap terus ambil nilainya, maka kita jawapan lain lah. Okey, so di situ kalau kita tengok 400 coulomb charge apa ni simbol dia. Okey, dia diberi Q sama dengan IT. Maka kita nak adalah jumlah arus adalah I. Okey, simbol I, maka kita kena gantikan Q 400 I kita nak cari dan 2 darab 60. Yang tu tukar kepada saat dan bila kita kira kita dapat 3.33. Yang gangguan-gangguan jawapan tu kadang-kadang murid kita 400 bahagi 2 dapat 200. Yang dia silap tadi sebab dia tak tukar unit. Atau kadang-kadang dia tersilap sepatutnya bahagi, dia pergi darab dapat 800. Dia punya tu gangguan tu, kalau dia silap kira jawapannya ada. Okey. Jadi dia kena hati-hatilah. Okey, penggunaan formula dan juga cara pengiraannya. Okey, yang ketiga, rajah 3 menunjukkan plaster of Paris yang digunakan untuk menyokong tulang yang patah. Okey, apakah kandungan bahan dalam plaster tersebut? Yang ini biasa kita panggil simen. Simen untuk mengelakkan kalau tulang patah tu, untuk mengelakkan dia lebih teruklah kecederaan tu, maka dia perlu simen kan. Tetapi bahan yang digunakan tu adalah kalsium sulfat. Okey. Yang ni satu je lah. Jadi murid itu biasanya kita kata murid kita kadang-kadang hafal, kadang-kadang dia kena ingat. Okey, dia kena ingat apa bahan dalam plaster of Paris. Okey, seterusnya rajah 4 menunjukkan seorang lelaki menolak sebuah kotak berjisim 50 kg dengan menggunakan daya tolakan 100 Newton. Jika daya geseran pada kotak ialah 5 Newton, hitungkan pecutan kotak tersebut. Okey, yang ni kena hati-hati. Apa yang hati-hati? Dia tolak 100 tapi ada satu daya yang melawan dia, yang dinamakan daya geseran. Maka dia kena cari dulu daya paduan untuk proses dia tu. Dan dia punya jisim dia adalah 50 kg. 50 kg kita kena tukar ataupun tidak, nanti kita tengok dia punya cara gantian dia. Okey, F sama dengan MA. Okey, F tu dalam unit Newton, maka M tu perlu ke kita tukar kepada Newton? Tak perlu, sebabnya jisim dalam unit kilogram. Yang tersilap pula kalau dia tukar kepada Newton, dia akan jadi daya. Dia tak jadi jisim lah. Okey, maka nilainya kita masuk saja nilai dan kita dapatkan nilai A. Yang ni saya kata hati-hati, yang F tu adalah 100 tolak 5. Sama dengan 50 darab A. Yang ni kena hati-hatilah bila nak kira nanti 100 tolak 5 tu kira awal-awal dapat 95. Kadang penggunaan kalkulator tersilap tekan, nilai ni jadi lain. Okey, maka jawapan yang kita dapat adalah 1.90 meter per saat kuasa 2. Yang Chris kata tadilah, meter per saat kuasa 2 tu adalah unit bagi pecutan A. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Suatu spring slinky bergetar pada halaju 5.5 meter per saat dengan frekuensi 4.5 Hz. Okey, apakah panjang gelombang getaran itu? Okey, dia punya rumus yang diberinya adalah V sama dengan F lambda. Okey, simbol yang macam N. N dia ada sikit kepala dia. Macam kemah tu adalah kita panggil lambda. Okey, lambda. Maka murid kita ganti saja, dia dah ada situ halaju adalah V. Okey, dan frekuensi adalah F. Bila gantikan dan dia kiralah. Okey, bila dia kira ni kadang-kadang banyak masalah, bahagi ke darab. Yang tu masalah kepada murid kita tu, kadang-kadang dia cuai. Okey, bila kira tu dapat 1.22. Okey, so untuk soalan nombor 5 ni kita nak cari nilai lambda, betul tak? Lambda dia. Jadi kita perlu hantarlah 4.5 tu sebab dia operasi darab, dia macam matematik. Boleh dikatakan matematik yang simple, yang mudah. Okey, tapi murid kita boleh guna je kalkulator. Tapi kalau dia nak kira macam biasa tu mungkin susah sikit. Sebab apa? Sebab dia melibatkan titik perpuluhan dan sebagainya lah. Mungkin dia ambil masa lama nanti kalau dia tak gunakan kalkulator. Maka kemudahan ada, kalkulator tu kena faham. Okey, jangan esok nak periksa, hari ni baru cari kalkulator, lepas tu tak cuba, esok dah menggelabah kat mana dia punya nilai tu. Kadang-kadang paparan dia tu mungkin paparan dia lain sikit berbanding kalkulator. Kemahiran tu penting. Tips tu kemahirannya, cuba dahulu kalkulator tu, buat apa saja, tengok. Sebab tu kadang-kadang kita kata praktiskan soalan-soalan sebelum ni. Nak praktiskan cara nak menjawab. Kalau kita nampak tu mudah. Okey, bahagi darab apa semua, kadang-kadang bila kita dalam keadaan
tergesa-gesa, tersilap tekan. Faham. Okey, seterusnya Chris, nombor 6. Gas butana C4H10 digunakan sebagai bahan api dalam tong gas memasak. Apakah jisim molekul relatif bagi butana? So diberi setiap satu atom dia tu, jisim atom relatif dia C12H1. Cuma murid kita kena tahu bagaimana nak dapatkan jisim molekul relatif, sebab gas butana tu adalah molekul. Okey, dia ada C4H10 bermasuk apa Chris? Itu bermasuk C-nya ada berapa? C-nya ada C4, maka C ada 4. Okey, H10 maksudnya nilai di bawah tu dipunyai oleh atom berkenaan, unsur berkenaan. So H ada 10, maka dia kena darab lah. Okey, 12 darab 4. 12 darab 4 1 darab tambah 10. ya 1 darab 10. Maka bila congak-congak dapat 58. Congak aja kita panggil, biasa zaman saya dulu congak je mudah. Congak-congak tu. Okey, dapat 58. D. D jawapannya. Kalau tersilap congaknya dapat juga 48. Okey, sebab tersilap tambah dia punya tu. Mungkin tertinggal apa? Tertinggal yang ni 10 tak buat, darab 1 tertinggal, maka dapatlah 48. Okey, ataupun tak darab tak apa, dia dapat 27, atau terus 12 tambah 1. Yang ni dia cantik ni, 12 tambah 1 terus ni ambil. Dapat juga A tu 13. Dapat A, sebab tu saya kata, saya beritahu Chris tadi, kita tengok dia punya molekul dia, C ada berapa, H ada berapa. Kalau kita tengok je bawah tu, terus dapat 13. Dapat dia punya nilai tu ada. Okey, jawapannya, pilihan jawapan tu ada, tapi kesilapan amat besar lah kalau kita terus dapat. Dah rugi satu markah je. Rugi satu markah. Satu markah membawa, maksudnya mungkin boleh tukar grade daripada grade rendah kepada atas dan sebagainya, walaupun kita nampak satu markah sahaja. Betul juga. Okey, seterusnya yang ketujuh, yang ditinggi sikit dia punya kalau kita tengok nilai-nilai tu banyak, iaitu 20 cm padu larutan natrium hidroksida NaOH 0.25 mol per dm padu dineutralkan dengan asid hidroklorik HCl 0.2 mol per dm padu. Hitung isi padu asid hidroklorik HCl yang diperlukan dalam tindak balas peneutralan ini, di mana formula diberi M1V1 sama dengan M2V2. Murid kita dikena tahu saja M1 apa, M2 apa. Maka dia boleh letak sendirilah M1 yang mana, M2 yang mana. Okey, mungkin dia nak letak M1 pada asid hidroklorik, maka M1 asid hidroklorik dia suruh kita kira isi padu, maka dia punya M tu bermasuk kemolaran dia, nilai mol dia. Okey, 0.2, maka yang satu lagi adalah M2V2 lah. Okey, dia masukkan nilai, maka dia cari M1, maka 0.2 darab 20 bahagi 0.25 darab 20 bahagi 0.2 dapat 25. Yang ni kalau nak tengok, nak ambil saja tu mungkin apa tu, mungkin dia darab saja dia boleh dapat 4, atau tersilap darab dia boleh dapat 5 dan sebagainya lah. So jawapan dia adalah 25 cm padu. Yang ni kalau Chris tengok tu mudah je, cuma kena fahamkan soalan yang mana satu untuk formula berkenaan. Simbol-simbol dia. Untuk aplikasikan formula tersebut kan? Ya, betul. Cara penggunaan dia kena faham betul-betul lah. Okey, untuk yang ke-8 ni, persamaan berikut menunjukkan tindak balas kimia untuk menghasilkan natrium klorida. Okey, dia ada persamaan dia NaOH, HCl, menghasilkan NaCl dan H2O. So kalau dia tengok di sini nilainya tidak ada, maka dia hanya melibatkan 1 mol sahaja. Okey, kalau dia ada 2 di depan apa semua tu, maka dia 2 mol. So di sini mudah melibatkan 1 mol. Maka hitung jisim NaCl yang terhasil apabila 80 gram natrium hidroksida NaOH tu digunakan. Maka saya ajar murid saya, kalau dia bagi, dia suruh hitung NaCl yang ni. Okey, dan dia bagi natrium hidroksida yang ni, maka kita fokus 2 je lah, yang lain tu jangan fokus. Okey, maka kita tengok kalau 80, maka kita cari dulu bilangan mol yang digunakan. Okey, bilangan mol yang digunakan NaOH adalah 80 bahagi 40. 40 tu apa? 40 adalah jisim molekul bagi NaOH. Jangan tersilap ambil. So kita dapat 2 mol. Maka bila dapat 2 mol, sana nilainya 1, hasilnya 1. Maka kalau nilainya berubah kepada 2, automatik hasilnya pun 2. Ya, betul Chris. Maka terus darab dengan jisim molekul reaktif, sebab formula dia ada dibagi. Okey, kita kena letak saja. Maka darab 2 mol darab 58.5, kita dapat 117. Satu-satu. Dia biasa bagi, memang dia penggunaan
persamaan formula tu khas untuk soalan yang itulah. Okey, kena tahu kedudukan dia kenaan. Okey, seterusnya yang ke-9, persamaan berikut mewakili tindak balas antara 100 cm padu asid sulfurik 1.0 mol per dm padu dan natrium karbonat berlebihan. Berapakah isi padu karbon dioksida? Okey, yang ni pun sama. Kita dapat ni karbon dioksida yang terbebas pada suhu dan tekanan piawai. Yang diberi adalah natrium karbonat iaitu Na2CO, CO3. Macam tadi juga kita tengok 1 mol dan 1 mol, maka berapa isi padu? Apa yang penting di sini kita cari dulu bilangan mol natrium karbonat yang pertama iaitu 0.1 mol. So kalau 1 kalau tukar pada 0.1 maka kita guna 0.1 lah. Okey, terus dapat dia punya ni sebab nak isi padu maka dia bagi 22.4. Tak perlu nak hafal nilai berkenaan. Dah bagi dah. Dia dah bagi. Sebab ada satu lagi nilai tu lain. Dia ada dua. Sama ada satu pada suhu dan tekanan piawai, satu lagi ada nilai yang pada tekanan yang lain. Okey, pada dia panggil STP. Okey, maka nilainya dapat 2.24 dm padu. Yang ni pun kena tengok. Kalkulator bagi 2.24, yang tu ada B dan C. Ada 22.4, tersilap tengok. Cepatnya nak tanda mungkin tertanda D. Okey, dan seterusnya serbuk zinc okey, berlebihan ditambahkan kepada 20 cm padu larutan argentum nitrat 0.1 mol per dm padu. Suhu campuran meningkat sebanyak 10 darjah Celsius. Berapakah haba penyesaran bagi argentum oleh zinc? Kalau Chris tengok di situ, dia ada dua formula. Yang mana satu kita nak guna? Adakah kedua-dua kita perlu guna ataupun salah satu? Biasa kalau dia bagi memang guna dua-dua. Tapi kena tahu yang mana dulu kita nak guna dan yang mana kita perlu cari. Yang ini nampak susah sikit je. Memang nampak susah sikit sebab dia ada beberapa peringkat je lah. Okey, murid kita dia tahu kalau haba penyesaran, dia adalah hash. Okey, perubahan haba. Itu masuk haba penyesaran. Apa dia Q ni? Q adalah jumlah haba yang digunakanlah ada MC theta. Okey, theta maka murid kita ada suhu. Di sini ada bagi suhu 10 darjah Celsius. M-nya dia bagi M sini. M tak ada. Tetapi kita tengok sini murid kita dah faham bila guna isi padu dia akan darab dengan ketumpatan yang standard lah iaitu nilainya 1, maka boleh jadikan M lah. Darab 1 dapat dia punya nilai GC dia dan C dia dah beritahu itu muatan haba tentu larutan berkenaan 4.2. Okey, maka kita kira dulu bilangan mol maka dapat 0.002 mol dan 0.02 mol ni adalah N. Okey, N ni kita masukkan di sini. Okey, Q dah dapat. Q dah dapat nilai di atas dia bagi. Okey, Q dah dapat. Q kita cari 840. Okey, 20, 4.2 dan 10. Seterusnya kita masukkan saja Q dan juga N, maka kita dapat 420,000 joule. Tapi tengok di sini 420,000 joule tak ada jawapan. Tak ada jawapan juga. Dia ada jawapan kilojoule. Maka 03 belakang ni mewakili kilo sebab dia 1000. Maka dapat 420 kilojoule. Kenapa negatif? Sebab dia meningkat, suhu dia meningkat, maka nilai dia adalah negatif. Kalau suhu dia menurun, nilai dia adalah positif. Okey, jadi jawapannya B lah cikgu. Okey, ya betul Chris, jawapannya B. Okey. Negatif lupa. Tunjuk jawapan. Negatif 420 kilojoule per mol. Baiklah, terima kasih cikgu. Murid-murid semua faham Faham konsep ni? Okey, baiklah. Cikgu apa kata kita berehat sebentar boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana tau. Kembali lagi bersama Cikgu Rosnizan di Sukses SPM Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang saksikan slot Sukses SPM Pecotan Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan. Untuk kelas kita hari ini kita akan
fokus pada mata pelajaran sains tambahan kertas 1. Baiklah cikgu, murid-murid pun dah sedia. Apakah fokus kita untuk segmen seterusnya? Okey, segmen seterusnya Chris, kita akan fokus kepada pentaksiran kita iaitu menganalisis. Bila sebut menganalisis, maka kita perlu analisis lebih banyak sikit lah berdasarkan soalan-soalan yang diberilah. Okey, kita tengok soalan contoh kita yang pertama. Okey, kalau kita tengok di situ dibagi rajah dia menunjukkan susunan elektron bagi atom klorin. Bagaimanakah atom klorin mencapai kestabilan? So apa yang murid kita perlu tengok di sini adalah dia kena tengok dia punya petala yang paling luar. Okey, kalau Chris tengok di sini petala yang paling luar ada 1, okey 1 2 3 4 5 6 7. Okey, dia ada 7 elektron. Bila ada 7 elektron, adakah 7 elektron tu sebab dia nak mencapai kestabilan dia mesti cukup 8. Ya. Okey, ataupun 2. Tapi kalau nak tengok 2 ni takkan kita nak buang 5, tak jadilah. Betul. Okey, nak jadi 8, adakah kalau kita buang 7 juga sebelum dia ni dapat 8? Yeah. Mungkin betul. Tetapi kalau kita nak buang 7 tu terlalu banyak nilainya, maka kita perlu terima 1 elektron. Untuk jadi 8 maka dia akan jadi stabil. Kalau jadi itu, kalau ada lagi soalan tu, kalau dia terima 1, bagaimana dia punya ion yang terbentuk. Okey, yang tu murid kita pun dia fahamlah ion yang terbentuk kalau dia terima 1 elektron. Okey, yang kedua, rajah 2 menunjukkan bahan X yang digunakan untuk mengawal haiwan perosak. Okey, bahan X dia tak maklum apa. Maka kita tahu untuk mengawal haiwan perosak dia adalah racun serangga, bahan kimia dia. Okey, apakah kesan sampingan kepada petani itu jika tidak memakai pelitup muka? Memang nampaklah dia tak pakai pelitup muka. Okey, maka dia punya bahan kimia mungkin teruap dan disedut oleh petani itu. Kalau terlampau banyak, maka boleh menyebabkan apa? Adakah menyebabkan keterujaan, halusinasi, kemurungan ataupun kerosakan saraf? Agak-agak Chris yang mana? Agak-agak D cikgu. D, kerosakan paling sesuai saraf paling sesuai sebab dia masuk dalam hidung, dalam sistem pernafasan lah. Okey, betul, kerosakan saraf. Kadang-kadang mungkin boleh keterujaan, maksudnya dia punya bahan kimia itu terlebih, maka teruja mungkin kalau kita tengok murid kita ada belajar kesan dadah ke kesan apa betul. Dalam tajuk ni lah. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, okey, jadual 3 menunjukkan komponen dan nisbah terendah unsur-unsur di dalam cangkang telur ayam. Okey, kalau tengok di situ dia ada unsur X, unsur Y dan juga unsur Z. Nilai nisbah dia 113. Maksudnya X ada 1, Y ada 1 dan Z ada 3. Apakah formula kimia bagi sebatian di dalam cangkang telur ayam tersebut? Yang ni dia dah bagi nisbah dia paling ringkas. Okey, kalau kita tengok sini, maka murid kita terus buat X, okey dia ada 1, okey Y ada 1, Z ada 3. Bermaksud nilai 3 tu dipunyai oleh Z. Kalau kita tengok sini, maka pemahaman dia nilai nombor 1 tu tak perlu tulis. Okey, kalau dia buat ni tak ada pula tengok jawapan itu. Memang 1 tak payah. Okey, 2 ke atas tu baru kita tulis. Tapi kalau dalam peperiksaan contohnya di sekolah saya, kalau dia terbuat 1, saya terima je lah. Tapi kita akan ajar dia balik, kali ikutnya tak payah buat nilai tu. So kita dapat di situ adalah X, Y, Z 3. Okey, gangguan-gangguan lain kadang-kadang mungkin dia tersilap letak 3 tu untuk Y dia panggil darat silang. Okey, dia darat silang jadi terletak tempat yang lain lah. Okey, seterusnya kita bagi yang keempat. Rajah 4 menunjukkan proses penyaduran sebentuk cincin. Penyataan yang manakah menerangkan proses tersebut? Okey, kalau kita tengok di sini, maka murid kita dia akan faham kepingan argentum ni dia akan menipis sebab dia kehilangan elektron. Maka ion dalam larutan berkenaan, okey, sebab dia tak nyatakan apa elektrolit dia, maka dia tahu ion dalam tu akan menerima elektron dan terenak pada cincin. Itu yang dikatakan menganalisis. Dia perlu analisis apa yang berlaku dan dia akan tengok pada soalan berkenaan. Dia kata yang pertama, ion argentum kehilangan elektron. Maka yang saya beritahu tadi, dalam larutan ni ion, sebab dia guna larutan dia guna kepingan argentum, maka larutan yang digunakan adalah juga larutan argentum. Maka ion yang ada dalam tu, okey, larutan argentum ikutlah argentum nitrat atau argentum klorida. Janji dia punya larutan lah yang boleh mengalirkan ion. Maka kalau kehilangan, jadi salah lah yang ni. Dia patutnya dia
menerima. Jisim kepingan ajetan bertambah. Yang saya kata tadi dia menipis. Berkurang. Dia menipis, maka dia berkurang. Kepingan ajetan bertindak sebagai anode. Kepingan ajetan mengalami proses pengoksidaan. Maka jawapan dia mengalami proses pengoksidaan. Okey, bertindak sebagai katot ni. Maka murid kita dia tengok sini, positif, negatif. Maka di sini adalah anode. Okey, sini adalah katot. Maka dia dah dapat di situlah. Okey, kepingan ajetan bertindak sebagai katot, maka dia salah lah. Jadi biasanya terminal negatif dia katot. Terminal positif kita tengok pada bateri. Kalau tindak balas kimia dia lain. Yang balas kimia dia tak menggunakan bateri. Dia menggunakan terminal negatif berdasarkan terminal negatif dia bertukar. Kadang-kadang murid kita dia confuse. Yang mana satu sebabnya terminal negatif sebab dia kehilangan elektron, yang tu untuk tindak balas kimia. Sekarang ni dia ada bateri. Boleh dikatakan kalau saya lebih mudah saya maklum, maksudnya dia dipaksa oleh bateri untuk kehilangan elektron. Okey, yang kelima, Raja 5 menunjukkan graf sesaran melawan jarak bagi satu gelombang. Apakah panjang gelombang bagi gelombang ini? Okey, kalau kita tengok di sini dia ada sesaran, dia ada jarak. Kat mana kita nak tentukan panjang gelombang? Maka kalau kita tengok nilai di atas ni, maka murid kita tahu yang di atas ni adalah A, amplitude. Maka amplitude nilai 8 tu salah lah. Okey, bagaimana nak tahu panjang gelombangnya? Dia kena start pada kosong. Dia kena cari satu jarak yang lengkap. Okey, maka di sini. Maka nilainya adalah 4. Kalau dia start pada 2, maka dia kena stop dekat 6. 6 tolak 2, nilainya pun 4. Iaitu panjang gelombang. Maksudnya gelombang lengkap yang dihasilkan oleh suatu gelombang berkenaan lah. Okey. Faham. Okey, Abang Chris pun dah faham. Murid-murid di rumah semua dah faham kan? Okey, cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi Chris, sebelum tu mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan dan juga kata-kata nasihat kepada semua penonton sekarang. Okey, kata-kata nasihat saja sikitlah. Sebelum ni kita dah bagi dia punya tipsnya. Maka kata-kata nasihat dia perkongsian untuk semua calon lah. Yang pertama, tak ada benda lain iaitu kuasai fakta dalam buku teks. Di depan Chris tu ada 2 saja buku teks. Murid kita dia dah ada buku teks dengan dia lah, yang tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, di mana tingkatan 4 ada 8 tajuk di situ dan juga tingkatan 5 pun ada 8 tajuk. Maka untuk kertas satu ni ada 16 tajuk yang perlu dikuasai oleh murid-murid kita lah. Okey, yang kedua dia kuasai glossary sains yang adalah apa yang dimasukkan dengan glossary sains ni, maksudnya fakta-fakta tertentu. Okey, dia menerangkan maksud apa, okey, dan fakta dari segi macam tadi ada teori hanyutan benua atau proses penyaduran. Penyaduran yang tidak punya glossary sains. Yang penting-penting di situ masuk proses-proses tertentu. Kadang-kadang soalan ditanya apa yang dimasukkan dengan proses penyaduran ataupun gambar ditunjukkan tu apa proses yang terlibat. Maka dia kena faham yang itulah, dan sentiasa mempraktikkan teknik menjawab macam tadi lah. Kita pilih yang salah, ada setengahnya kita pilih yang betul. Maka kita tengok yang kita nampak salah, maka kita terus potong. Tapi ada setengahnya murid kita dia terus dapat jawapannya. Itu maksudnya dia pilih jawapan yang terus dapat di situ. Okey, tapi jawapan yang confusekan dia, maka dia betul-betul kena check balik. Yang ni kat mana dia confuse dua tu, adakah dia dekat-dekat jawapannya. Kadang-kadang dekat-dekat tapi yang mana yang terbaik lah. Dan membuat pilihan jawapan yang terbaik. Bila dah kurangkan dia punya pilihan berkenaan, maka ada 2 saja pilihan, maka dia tengok pilihan yang terbaik lah. Yang mana satu. Kadang-kadang kalau dia confuse, cuma satu je, jangan main dadu. Ada dia buat dengan pemadam, dia tulis A, B, C. Ada main juga. dadu. Main tembak je lah cikgu. Maksudnya dia mungkin nak kata boring, tak adalah boring. Mungkin ada masa tu saja dia main-main dan tak boleh sangat. Yang tu saya kan jangan main dadu. Okey, jangan main. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Rosnizan dan juga kepada Cikgu Azliana selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Sekian daripada saya, Chris MJ. Semoga berjaya kepada semua calon SPM. Kita jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua. Selamat maju jaya.